A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, baik. Salam. Okey. InsyaAllah hari ni kita habiskan topik 4 ni. Skala vektor ni. Okey, tinggal lagi beberapa muka surat nak bagi habis lah. So kita habiskan. Saya berhenti hari tu pada latihan exercise 5.5 hari tu. Dan saya harap saya dah tunjukkan beberapa step untuk menjawab soalan. Dan yang selebihnya awak boleh cuba buat sendiri lah. Okey, saya harap awak cuba buat benda ni. Okey, untuk awak juga lah. Okey, hari ni kita masuk pada topik 5.4 iaitu the dot product ataupun skala produk lah. Okey, tak banyak lagi lah. 5.4 dot product, kemudian cross product dengan last sekali adalah kira area luas bagi vektor yang mesti ada segitiga, triangle ataupun pada diagram. Okey, buka muka surat 184. Okey. Mana ini? Okey, muka surat 184. Dot product. Okey, dot product ni maknanya contoh ni the scalar product of two vector. Okey, katakan ada dua vektor A sama dengan A1I. I dengan J maknanya sini adalah tunjukkan vektor yang 2D dua dimensi. So ada dua lah, I, J, dia tak ada K. Is operation which return A dot B. Dot macam darab tu dan define sebagai magnitude A, magnitude B dengan cos theta. Mana theta adalah sudut di antara A dan B. Okey. So sekarang ni kalau awak tengok betul. Okay, kita tulis balik A ialah A. Saya ambil benda atas balik je. Okey, awak tengok AI campur A2J. Okey, satu lagi B. Saya tulis balik B1I campur B2J. Kalau A dot B bermaksud kat sini kita ambil turut sini ialah kita darabkan yang I dengan I. So dapatlah hasil dia dekat sini. Okey. A1I dengan B1I. Okey. So dapatlah A1, B1. Maknanya darabkan hasil dia. I ni awak. Okey. Yang I ni awak tak payah tulis lah. Tak payah tulis. Tinggal A1 dengan B1 je. Okey. Manakala yang bahagian J pula A2 dengan B2. So ni darabkan hubung kat bawah ni. So tak payah tulis I kat sini. Okey, tak payah tulis I, tak payah tulis J. So, ni darab, kemudian campur seperti biasa. Katakan sini ada 5, sini dia depan 2. So dapatlah A dot B sama dengan 7. Contoh boleh tak ni? Okey. Dan sekiranya ada 3 dimensi. Kat sini ada contoh I, J dan juga K. Yang untuk yang 3 dimensi ni I, J dan K. So sama juga A1I darab dengan B1I campur A2J darab B2J tambah A3K darab B3K. So nombor-nombor kemudian ni kalau kita darab biasa jadi huruf I, J, K ni tak payah tulis dah. So hasil katakan sini 3, sini contohnya negatif 1, sini 4. So campur 3 negatif 1, 2, 2 campur 4 sama dengan 6. So dekat sini katakan dot product ni bagi mudahnya ialah bila awak darabkan dua bentuk vektor, hasil dia adalah nombor nyata. Nombor apa nombor. Bukan dalam bentuk I, J dan K. Berbeza dengan cross product.
Cross product kalau awak tengok modul muka surat tengok muka surat sekejap 191. Kita lompat sekejap 191. Okey. Mana tengok 191. So vector product pula, atau cross product, dia punya result dia, maknanya hasil dia adalah dalam bentuk vektor, iaitu I campur J ataupun campur K. Okey, ini kalau dalam vektor product ataupun cross product, simbol dia A darab B. Yang tadi A dot B dapat nombor real number lah, apa-apa nombor. Okey, boleh Okey, kita kembali kepada muka surat yang saya tadi balik. Saya nak tunjukkan perbezaan antara cross dengan dot product lah. So ingat dot product, dia punya hasil dia adalah dalam bentuk nombor method macam ni. Okey, maknanya I didarabkan dengan I yang vektor yang lain. Kalau vektor lain dapat kosong, tulis darab kosong kan. Okey, I yang vektor pertama, ketikkan vektor pertama ni, darabkan dengan I yang vektor yang kedua. Kemudian darab lah. Nombor apa tengoklah kat sini, 1 ke 1 darab kosong apa tu. Kemudian yang J pula, J yang vektor pertama, darabkan J dengan vektor yang kedua. Kemudian darab dan tinggalkan IJ tu tak payah tulis. So dia dapat nombor dia kata 5 ke 7 ke apa ke. Kemudian campurkan seperti biasa. Campurkan 5 campur 2 dapat 7 ke apa-apa ke, tak kisah. Sama juga untuk situasi 3D. 3D maknanya ada 3 lah. I, J dan juga K. Okay, I, J dan K. Darab ikut dia punya risiko. Jangan salah darab. Dan hati-hati dengan tanda positif dan negatif. Hati-hati dengan tanda tu. Okay. Sorry. Okay. Okay, tengok seterusnya ialah angle between A and B. Mana sudut antara vektor A dan B. Katakan contohlah, ini vektor A, sini vektor B. So ini yang katakan theta, sudut dia berapa. Okay. Cara nak kira sudut dia ialah cos inverse. A dot B datang pada mana? Datang pada sini lah. Okay. Daripada ni, A tambah B ni, berapa-apa ke? Ini A dot B. Kemudian, carikan detik magnitude bagi A. Magnitude A macam mana contoh dia? Contohlah kan, 3I campur 4J. So, nak cari A. Kalau masih ingat lagi, tolong ingat ni. 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. So, dapat total semua berapa? 9 campur 16, 25. Okey, dapat 5. So, sini 5 lah. B pun berapa tengoklah. Ke 5, untuk kali ketekan 3. 5 kali 3, 15. So, atas ni dapat berapa? Yang katakan contoh bawah katakan 15, atas sama dengan 25. So 25, 5 kali 5, 5 kali 3. So 5 per 3. 5 per 3, cos inverse bagi 5 per 3 berapa? Kira lah dapatlah sudut dia berapa. Contoh Okey, boleh? Okey, tengok dia punya of scalar. Jadi dengan skala vektor. Okey, parallel and perpendicular vector. A dot B sama juga dengan B dot A. Sama ya. Okey, maknanya sama lah seperti contoh A, katakan 3I campur 4J. B sama dengan 2I campur J contoh dia. So kalau A dot B maknanya 3 darab dengan 2. 3 darab 2 dapat 6. Okay, campur dengan 4 darab 1 dapat 4. So dapat 10. Kalau B dot A pun sama dengan 2 kali 3 dapat 6. 1 darab 4 dapat 4. 6 campur 4 dapat 10. So A dot B sama dengan B dot A. Okay, sama. Kemudian yang kedua, apa yang kedua ni? A dot B campur C sama dengan A dot B campur A dot C. Maknanya ini darab ini darab ini. Samalah. Macam algebra biasa. A dot B maknanya A darab dengan A dot B campur A dot C. Okay.
Okey, B campur C ni macam biasalah. B sama dengan 2I campur 3J. C sama dengan katakan I campur 2J. So, campur macam biasalah. Campurkan bahagian I dengan I. So, dapat 3I. Okey, campur 5J. Okey, ni adalah B campur C. So, darabkan dengan A. Macam tadilah. Darab tadi. Dapat berapa. Okey. So, ingat semua hasil ni adalah dalam bentuk nombor real number. Nombor number jelas seperti 10 sampai 9 ke apa ke, atau ada nombor pecahan 2 ke. Dia tidak ada I lah belakang dia, maknanya bukan ada nombor imaginary. Tak ada nombor hayalan lah. So semua ni adalah nombor-nombor genap, nombor-nombor pecahan dan sebagainya. Okey, 3 dah. Kemudian K itu adalah pemalar. Ni salah KA dot B sama dengan A dot KB dan K sama dengan, okey, ni darab sama biasa lah. Okey, darab A sama juga A dengan K dot B ataupun K ialah any skalar. Okey, E non-zero vector A and B are perpendicular or orthogonal if only A dot B kosong. Kalau A dot B dapat kosong, okey, A dot B kosong ialah maknanya sudut antara vektor ketika A dengan B mestilah 90 darjah. So apa kalau awak tekan calculator, okey, tekan calculator cos 90 darjah akan dapat kosong. Okey, dan kalau sini kosong, darab apa-apa saja sini hasil adalah kosong. So bila awak dapat darab dua vektor ni A dot B, vektor A tambah vektor B, dapat kosong, bermaksud sudut antara kedua-duanya adalah bersudut tegak 90 darjah. Okey, ni proof ialah buktikan benda ni lah, statement ni. A dot B sama dengan kosong. Manakala A dan B adalah selari dan sama arah. Dalam masa yang sama, dia sama arah. Selari dan sama arah. Dia ada selari macam ni. Ini pun selari. Okey, maksud parallel selari ni ialah hujung dengan hujung dia, hujung dengan ekor dia, head dengan tail dia tidak akan bertemu. Tak ada okey, kalau macam ni pun, walaupun ni, dia akan bertemu juga akhirnya bila awak tarik sepanjang-panjang. Ni tarik, so dia ada intersection kat sini. Tapi kalau yang selari ni, dia tidak ada pertemuan sama ada kepala head ataupun bahagian tail dia, ekor dia. Okey, itu maksud selari. Awak tarik sepanjang mana, yang ni pun tarik sepanjang mana magnitude sekalipun, dia punya tidak ada pertemuan, intersection antara vektor A dan juga B. Kalau yang ni ada, kalau panjang ni memang tak jumpa, tapi bila awak tarik panjang lagi, panjangkan magnitude lagi, size dia lagi, kemungkinan akan ada intersection kat sini, mana-mana lah, ataupun bahagian hadapan, ataupun macam ni. Okey, tarik dah sampai panjang, ini panjang, so ada ini ada intersection lah, so ini ada sudut dia. Okey, jadi dalam kes parallel ni, parallel ialah selari dan same direction. Macam mana katakan same direction, maknanya arah dia sama lah kan. Okey, yang ni parallel tapi not same direction. Satu. Ini yang vector magnitude sama, parallel tapi tak same direction. Yang ni awak boleh rujuk balik pada muka surat mula-mula yang kita bagian ada kat sini. Bahagian 165, type of vector. Okey, kita ada situ adalah negative vector. Dia selari tapi arah yang bertentangan. Muka surat 165 bahagian negative vector. Okey, ada pengertian tentang parallel vectors dengan negative vectors kat situ. So, dikatakan kat sini same direction ialah di mana ketika sudut dia sama dengan kosong. Bermaksudnya vektor A, katakan sini vektor B. Okey, maknanya selari. Selari maknanya sudutnya kosong lah, sama-sama. Okey, maknanya tak ada, katakan macam ni dan satu lagi mencoba macam ni, barulah ada sudut kat sini. Okey, barulah ada sudut. Tapi kita nampak sini sama-sama mengikutlah. Ini sama-sama satu sejiwa ni. Ke kiri saja, ke kanan saja dan tidak ada sudut. So dekat sini maksudnya ialah
vektor A dan B adalah sama, parallel, selari dan sama arah. Okey, dan sudut dia adalah kosong. Buktinya, okey, bila kita letak sudut sama dengan kosong, cos kosong adalah sama dengan 1. Cos sama dengan 1 sini, jadi A dot B adalah sama dengan magnitud A dengan magnitud B. Okey, kalau katakan awak dibagi dua vektor, vektor A dengan B, ini ceklah ya. Awak kali dotkan dia dan hasil adalah sama dengan kita buat benda ni. Sekejap saya nak wujudkan soalan, boleh tak? 55. Tak boleh lah. Tak boleh nak generate lah. Okay. Bila awak dapat dot ni, sama dengan bila awak test kedua-duanya, ada dua pengiraan kat sini. Satu awak ada pengiraan yang ni, satu lagi pengiraan yang ni. Dan awak dapat hasilnya sama. Katakan sini dapat 5, sini pun dapat 5. So, bermaksud vektor tersebut adalah selari dan sama arah. Simple vektor itu adalah selari dan sama arah. Katakan awak A dot B ke sini dapat 5. Okey, macam kita tadi I dengan I, J dengan J kan. Kemudian sebelah sini bila awak percaya magnitud A dengan B dapat juga 5. So, boleh kita simpulkan sini ialah vektor A dan vektor B adalah selari dan sama arah. Same direction. Okey. Okey, ini pertama. Yang kedua, A dengan B pula adalah parallel. Okey, sama. But in the position direction. Maknanya opposite direction. Maknanya dia berarah tentangan. Dia bertentang arah. Satu ke, satu ke kanan. Tak sehaluan lah. Ke kanan. Dan bila benda berlaku, bila awak dapat katakan A dot B, katakan dapat 5. Tapi bila kat sini, awak dapat negatif 5. Okay. Nilai sama. Tapi sini 5, sini dapat negatif 5. So, maknanya kat sini, sudut dia adalah 180 darjah. Ini sudut dia, 180 darjah. Okey, dia ada sudut ni. Kalau yang tadi ni tak ada sudut, pasal dia ni rapat. Sama. Ini adalah 0 darjah. Tapi kalau macam ni, ini adalah sudut dia. Beza sudut dia adalah 180 darjah. Bila awak tekan kalkulator, cos 180 darjah adalah sama dengan negatif 1. Awak tekan apa ni? Cos 180 darjah akan dapat negatif 1. Okey, so dapat negatif 1 kat sini, bermaksud sini negatif lah. Kalau negatif 1, maknanya sini negatif. Nombor sini darab dengan negatif 1, so dapatlah negatif yang magnitude ni. Okey, sebagai contoh saya dah bagi tadi, katakan A dot B sama dengan 5. Manakala yang ni dapat negatif 5, so awak tahu bahawa vektor A dan juga vektor B adalah selari. Tetapi disebabkan sini ada negatif, okey, maknanya dia ada berarah yang bertentangan, opposite direction. Sama juga macam ni, okey. Okey, saya ingat macam ni pun. Ni adalah 180 darjah. Kita tak kisahlah macam mana. Okey, dia bukan kira pada sudut satah tu, pada paksi X dengan Y tu. Tapi dikira pada sudut benda ni. Ni adalah 180 darjah. Macam ni pun 180 darjah sudut ni. Okey. Seterusnya G. Two vektor A dan B adalah parallel. Dua vektor A dengan B ni adalah parallel if K sama dengan A sama dengan K. K ni adalah nombor-nombor nyata, nombor real number. Okey. Nombor-nombor nyata. R ni nombor real number lah yang kita tengok tu R dengan I kan. So, nak tengok pula sama ada dia same direction ataupun opposite. Kita tengok syarat dia. Okay, A sama dengan K dengan B. If, ni F kan. If K, kita sambung IFK ni. If K lebih besar daripada 0, bermaksud dia katakan dapat 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/4, 5/4, apa-apalah nombor dia ni. Okay, so A dan B, vektor B adalah selari. Okay, A dan B adalah selari dan same direction. Jika K ni lebih besar daripada 0. Jika K pula kurang daripada 0, negatif 5,
negatif 2 dan sebagainya. Dia adalah parallel but in opposite direction. Sebab apa? Kau nampak kat sini negatif. Balik Yang ni adalah case yang ni. Okay. Kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, letaklah negatif 1. Tak termasuk kosong kosong tak ada. So negatif 1, negatif 2, negatif 0.5, negatif 0.4 still adalah nombor negatif. Bila nombor negatif, dia adalah parallel tetapi berada dengan arah yang bertentangan, opposite direction. Okay? Boleh Okay, masuk muka surat example. Example 5.8. Diberi P sama dengan 2I campur J dan Q adalah I tolak 3J. Okay, P sama dengan 2I campur J dengan Q. Okay, so sini kita tulis besar-besar senang. P sama dengan 2I campur J, Q sama dengan I tolak 3J. Cari yang pertama P dot Q. Okay, ingat P dot Q hasil dia mesti dalam bentuk nombor. Okay, bukan bentuk I dengan J. So kat sini P dot Q. Okay, maknanya ini P, ini Q dot So ini 2 ni kalikan dengan 1. J ni 1 ni kalikan dengan negatif 3. So 2 kali 1 dapat 2. 1 kali dengan negatif 3 dapat negatif 3. So 2 tolak 3 dapat negatif 1. Okay. Ataupun dalam bentuk matrik macam ni. So 2 kali 1, okay, 1 kali negatif 3 dapat negatif 1. So lebih mudah dapat cara macam ni lah. Okay. Okay. Kemudian P dot P tambah Q. So kita buat satu-satu. Cari P tambah Q dulu. Buat yang P tambah Q dulu. Okay. P tambah Q seperti biasa P campur dalam vektor P yang unsur I ni P campur Q. Okay. P campur I campur I. Jadi 2I campur I dapat 3I. J campur negatif 3 so dapat negatif 2. So ini adalah P tambah Q. Kemudian didarabkan dengan P. P darab P tambah Q. Maknanya P dot Q tadi adalah berapa? Bukan. P tambah Q tadi ialah 3 tolak 2J. Yang ni. 3 tolak 2J. Ini adalah P tambah Q. P tambah Q. Manakala sini adalah P. P mana P yang asal tadi lah. So dot. Macam biasa kalau dot, maknanya 2 kalikan dengan 3 campur 1 kalikan dengan negatif 2. 2 cuma 3, 6. 6 tolak 2 dapat 4. So ingat make sure dalam dot product mesti dapat dalam bentuk nombor nyata real number. Apa-apa nombor lah, nombor pecahan boleh tak kisah. Janji nombor bukannya ada dalam sebutan I, J dengan K. Yang tu dalam cross product baru ada sebutan I, J dengan K. Okay. Example 5.9. Example 5.9. If A dot B, okay, if A dot B, katakan A adalah ini, B adalah ini, dan angle dia adalah ni. Maknanya theta kat sini telah dibagi adalah 65 darjah. Okay. So dia cari berapakah find A dot B. Okay, cari A dot B. Okay, sekarang ni awak cari balik rumus yang angle ni. Okay, angle ni adalah cos A dot B A D. Okay, sekarang ni kita nak cari apa? Kita cari A dot B. Kita cari ini. Okay, yang ni awak dah tahu dah. Ini dah tahu dah, iaitu A ini adalah 65 darjah. Okay, sekarang cari A. Kita dah dapat ni, yang kita cari A dot B. Kita cari yang ini. Berapa? A, untuk ambil itu A ni, okay, A adalah 2I cos ni, I kan ada 2 kuasa 2, okay, campur dengan negatif 5 kuasa 2, dapat 29. So, dapat 5.39. Manakala, bahagi B pula, okay, negatif 3 kuasa 2,
campur dengan 4 kuasa 2. So dapat set 25 dapat 5 unit. So bawah kita dapat lah sini 5.39 dengan sini adalah 5. Okey. So macam mana kita buat? Okey, kita macam darab ni lah. Bisa silang dan sebagainya. So masukkan nilai A dot B 5.39 tadi ni ialah ni A dan ni pula adalah B. Cos 65 cos theta tadi. So dapatlah 11.39. Ingat A dot B hasil nombor dia ialah nombor nyata. Sekali lagi saya ingatkan benda ni. Okey, jangan keliru. Okey. Seterusnya kita tengok contoh 5.10. 5.10 given OA. Okey, ingat balik Ingat balik tak benda ni? AB adalah AO campur OB. Ingat balik benda ni yang lepas. Dan kalau nak cari ni, OA adalah negatif OA campur OB. Siapa benda ni ingat? Pasal berdepan kita akan pakai benda ni. Bukan sekarang, kita akan pakai nanti kejap lagi. Okey, given OA adalah 2I campur 3J tolak K dan OB adalah I tolak 2J tambah 3K. Tentukan sudut antara OA dan OB. So cari theta ni berapa. Okey, dan OA dan OB adalah negatif 7. So kita ingat balik, sudut berapa adalah cos inverse bagi A dot B. Okey. Okey, A dot B itu bahagi dengan A dengan B. Okey, apa yang kita nak cari? Kita nak cari bahagian ini, theta ni. So masuklah benda ni. So A dot B kat sini dah bagi negatif 7. Dah ada dah siap. So bubuh negatif 7. Okey, kemudian magnitude A dan juga magnitude B. Gunakan ni lah. Punca kuasa 2 bagi nilai 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Apa ni? Negatif 1 kuasa 3.74. Manakala bagi OB pula ialah 1 negatif 2 dengan 3. So dapat 3.74 juga. So 3.74 darab 3.74 di bawah ni. Okey, kuasa 2 kita sama. So dapat kat sini ialah negatif 0.5. Okey, lepas tu nak cari theta ialah cos inverse. Tekan calculator, shift cos negatif 0.5. So dapat sudut dia 120 darjah. Seolah-olah saya contoh lah tekan sini satu vektor 120 bukan macam ni lah. So ini adalah 120 darjah. Okey, seolah-olah macam tu. Ini katakan, ini sketch saja. Bukan the real one lah. Ini sketch saja, satu vektor A. Sudut dia ialah 120 darjah. Kemungkinan dia punya tempat yang lain kan. Saya letak saja. Okey, pasal dia kena ada kena letak dia kira lah paksi IJ dengan K. Saya anggarkan macam ni saja. So kita nampak sini perbezaan sudut. Beza sudut antara vektor A dan B adalah 120 darjah. Okey, example 5.11. Show the vektor ini dan vektor ni adalah sama. Okey, cara nak cakap sama tadi macam mana? Bila A dot B sama dengan A dot B sama dengan A dengan B. And same direction. Bila same direction ialah cos kosong darjah. Cos kosong darjah sama dengan 1 kan? Betul tak? Cos sama dengan 1. So bila sini sama 1 maksudnya sudut apa nama? Dia punya magnitude dia sama. Jadi bila darab ni dia sama. Okey. Kita akan tunjukkan bahawa benda ni adalah parallel. Nak buktikan dia. So kita gunakan tekan G. Maknanya kita dapatkan dahulu berapakah nilai A, magnitude A dan juga B. Okey. Kemudian kita darabkan hasil A dengan B. Okey. A dot B. Ini dia punya syarat dia. Okey. Sebab sini adalah cos kosong. Cos kosong adalah sama dengan 1. So dapatkan nilai A dulu. Iaitu A. So magnitude A adalah dapat 20. Dapat set 20. Manakala B pula dapat set 125. Dan bila kita darab dulu dapat 50. So ini dapatlah bahagian sini. So sini dapat 50. 50 darab cos kosong, 1 dapat 50 lah. Okey, ini dah terbukti yang sebelah kanan. Kita cari yang sebelah kiri.
sebelah kiri ialah A dot B. A dot B macam mana? Yang I ni darabkan 2 kali 5 dapat 10. Okey, campur dengan 4 kali 10 dapat 40. So dapat 50. So A dot B dapat 50. Okey, so 50 sini adalah sama dengan 50 sini. Okey, maknanya kat sini ialah dia parallel dan same direction. Okey, itu menunjukkan pembuktian bahawa dua vektor tersebut adalah selari dan sama arah. Selari sama arah samalah. Dan apa ni? Dan apa? Sedirection. Okey, sama arah dan juga selari. Okey, ada yang sebaris lah. Okey, since A dot B dan B kosong, vektor A and B are parallel and have same direction property. So A dengan K dengan B, so dapat berapa? Okey, kita sekarang nak tentukan berapakah nilai K ke sini. Okey, ada satu jurumus ketiga ni. So yang sebelah kiri kita dapat 2I campur 4J. Okey, manakala sebelah kiri dapat K 5 ni dengan B ni kan. Okey, so kita darab je ni, kita comparekan bahagian I. So pada sini ada satu je kan kita nak cari K kan. Tak payah cari J. Sini kita guna satu je. So 2I dengan 5K. 2I dengan 5K, so K sama dengan 2/5. Okey, 2/5 kat sini. So A sama dengan 2/5B, maka A dan B adalah selari. Okey. Okey. Dan satu syarat lagi ialah nilai K tadi adalah lebih besar daripada kosong. Betul bukan negatif. Kalau lebih besar daripada kosong, bermaksud kalau tengok balik dalam properties tadi yang bahagian bawah, maka A dan B adalah sama arah. Kalau sini dapat K, in case akan dapat negatif 2/5, nombor negatif, so dia ni adalah kurang daripada kosong kan. So K ni adalah kurang daripada kosong, maka A dan B lain arah. Satu kiri, satu kanan. Tapi dalam kes ni, dia adalah sama arah. Berapa sudutnya itu. Okey, ini adalah pembuktian bahawa dia sama arah. Okey, okey. Okey, kita tengok latihan 5.6. 5.6, saya tunjuk sikit-sikit lah teknik semua So, nilaikan A dot B. So, sini adalah berapa? Ini darabkan dengan ini. Manakala ini didarabkan dengan ini. So 5 kali 2, 10. Campur, apa ni? Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali 3 dapat negatif 3. 10 tolak 3 dapat 7. Okey, kemudian yang ni. Okey, yang ni J je. Mana ada K ni? K nak buat macam mana dia ada ni? Macam mana? Okey. Yang ni awak kena setting betul. I campur 7J dot dengan kosong I. Okey, tambah 8J. Kita letak ni. Okey, kosong I tambah J. Okey, sini jadi negatif 4 kali kosong dapat kosong lah. Campur 7 kali 8 dapat 56. So total dia adalah 56. Okey. Sama macam ni. Okey, yang ni tidak ada I kan. Kau sini tulis lah. Kosong I. Tulis je. Takut awak ni. Dia tambah 3J. Tolak 2K. Okey, dengan dot I tambah 2J tolak 7K. So sini kosong darab I dapat. Tak ada dah. So 3 kali dengan 2 dapat 6 campur dengan negatif 2 kali negatif 7 14. So dapat 20. Okey. Okey, nombor 2 ni dia tricky sikit. Dan ni saya kena ingat balik. Giving point P, P ini, Q ini, R ini. Okey. Kalau rajin lah. Kalau rajin, P ni awak ialah P dalam bentuk vektor 2I campur 5J tolak 4K.
Mana Q pula adalah 3I campur 4J campur 3K. Manakala R adalah negatif 4I campur 5J campur K. Kenapa? Sekejap lagi kita gunakan benda ni. Okay. PQ.PR. Ingat balik tak PQ? Okay, nak cari PQ kita kena cari apa dulu? Sama dengan apa? PO campur OQ. Okay, PO campur OQ. Ni atas ada direction ni. Tapi sekarang ni PO tak ada, kita kena ubah negatif OP campur OQ. Okay, ni apa lagi? OP macam mana? Okay, negatif. Okay, P apa? P kat atas ni lah. 2I campur 5J tolak 4K. Yang lain buat sendiri satu je sini. Okay, campur dengan OQ 3I campur 4J campur 3K. Okay, betul kita pecahkan kurungan dia. So, negatif 2I tolak 3J campur 4K. Kenapa campur? Sini negatif, sini positif. Negatif, positif. So, campur 3I campur 4J campur 3K. Dapat berapa? Okay, I dengan I. Hutang 2 bayar 3 dapat I. Hutang 3 bayar 4. So, dapat 1. 4 campur 3 dapat 7. So, ini boleh dapat P tambah Q. Ini baru P tambah Q. PR pula. So, PR berapa lah? PR sama dengan PO campur dengan OR. So, ini dapat negatif OP tambah OR. O depan semua O depan. Kalau dia bukan O, maknanya awak kena inverse terbalikkan dia. So, OP tadi berapa? OP adalah negatif 2I campur 5J tolak 4K. Okay, campur dengan OR, original recipe, negatif 4I tambah 5J tambah K. Okay, settlekan hutang 2, hutang 4 lagi tolak 6I, hutang 5 bayar 5, kosong. Hutang, okay, ni berapa ni? Dia tulis lupa. 4. Hutang 4 campur 1 jadi 5 tambah 5K. Okay, dapat 2 ni. Dapat 2 nilai. Ni PQ. Ni adalah PR. Okay, PR. So, yang ni kemudian didotkan. Kedua-dua ni kita dotkan. Ni dengan ini kita dotkan. Dapat apa? Berapa dapat? I kali dengan I kali negatif 6 dapat negatif 6. Okay. Lepas tu J, sini J ada, sini J kosong. J dah kosong, kosong. 7 kali dengan 5 dapat tambah 35. Negatif 6, hutang 6, bayar 35, so dapat 29. Betul tak depan 29? Okay, betul 29. Ui, panjang. Keluar 3. So, yang ni pun awak try buat sendiri. Yang ni pun try buat sendiri. Saya tunjukkan sikit. Tapi ni RP ialah apa? RP sama dengan RO campur dengan OP. ROOP. So, ini dapat negatif OR, original recipe, campur dengan OP. Awak buat benda ni, awak ambil je nilai-nilai yang dah pakai. So, sini OR dekat mana sini? Ada buat lagi. OR, ni OR dah ada, buatlah ni. Campur OP, dah ada dah. Okay. Okay, try buat B dengan C. Okay, saya teruskan lagi. Nanti try buat lah ni. Saya tunjukkan satu cukup lah. Soalan 3.
find A.2A. So A.2B, A ialah yang ni. Okay, dot 2A maknanya 2A tu awak kena kalikan 2 dulu. 2 dengan A tu. 2 kali dengan berapa A? 2I campur 3J tolak 5K. So kat sini dapat apa? 2 kali 2I jadi 4I. 2 kali 3, 6J. 2 kali negatif 5, 10K. So ini adalah 2A. Kemudian darabkan dengan A lah. So yang ni didotkan dengan yang ini. So 2 kali 4 dapat berapa? 8. Kemudian 3 kali dengan 6, 18. Kemudian 5, negatif 5 kali dengan negatif 10, 50. 50 campur 68, 68 campur 8, 76. Okay. Okay, yang ni pun samalah. 2 kali dengan A dulu. 2 kali A dapat tadi dah ni. 4I tolak, tambah 6J tolak 10K. Kemudian kalikan dengan 3B. Terdotkan dia. Try buat lah. Okay. Try sendiri ni. Encik. Ya, okay silakan. Nak tanya apa? Yang nombor 3A ni tak payah buat macam atas Macam mana Yang atas macam mana tu? Buat macam tadi, kena cari origin. Tak payah. Tak payah. Yang ni baru cari ni. Kalau cari macam ni, kena kalau PQ ada direction ni baru kena cari OQ. Tapi yang ni tak ada. Dia ni just direct aja. Just direct, okay. Perlu dah tu. Katakan sini dia cari AB, baru kena. Baru sama dengan AO campur OB. Contoh macam tu. Tapi ni tak ada. Dengan B je kan. Mana ada tambah A darab B. A dot B. Dia tak ada AB je ni. Awak kena bezakan A dot B, AB dengan A darab B. A darab B nanti selepas topik ni. So ada 3 ni. Yang ni jawapan dia dalam bentuk nombor yang nyata. Yang ni dalam bentuk A darab B ni macam masih lagi bentuk I, J dengan K. Yang ni pun sama juga bentuk I, J dengan K. Dia ni lah perbezaan ni. Okay, Encik. Terima kasih. Okay, ada lagi tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa lagi? Silakan. Tak ada. Okay. Tak ada. Nombor 4. Find the angle between A dengan B. Okay, dah bagi A dengan B. So, dapatkan angle. Angle dia adalah apa? Theta sama dengan cos. Cos inverse. Apa lagi? A dot B bahagi A dengan B. Okay. A dot B darab macam biasa dulu dapat berapa tu. Okay. Ini boleh buat sendiri kot boleh buat sendiri. Mudah ni. InsyaAllah berdapat ni. 100 berapa tadi? 19.73. Saya dapat 119.73. Nilai dia okey ke? Okey, nombor 5. Give. Dia bagi dah siap-siap dah. Magnitude A sama dengan 5. B sama dengan 8. Find the angle between A dan B. If. Dah siap dah ni. So, dia suruh cari theta sama dengan cos inverse. Soalan macam ni memang tak keluar lah. So, mudah sangat. A dot B kan? Atas ni. Bagi A dengan B. Masukkan nilai je. Theta-nya berapa? Cos-nya berapa? A dot B dapat 37. Bahagi A dengan B. So, 5 kali 8. Okay. Okey ke dah ni? Jadi, cos inverse bagi 37 bahagi dengan 40. 37 bagi 40 dapat berapa 37 bagi 40. 37 bagi 40 dapat 0.925. 0.925. So, cos inverse bagi nilai dia adalah 22.33164. 22.331. Okey, darjah. Okey, samalah dengan 8. Okey. Boleh saya teruskan lagi? Boleh, Encik. Okey, kita go on. Pagi habis terus lah. Tak banyak dah. Tinggal lagi beberapa solat yang habis.
Okay, the vector product. Cross product of two vector. Okay, yang tadi adalah dot product. Saya beritahu, dot product hasil dia adalah dalam bentuk nombor. Nombor apa nombor lah, nombor bulat. Manakala the vector product pula, the cross product yang bagi ni adalah hasil darab cross product bagi dua vektor. Yang tadi pun sama, tapi hasil dia dalam bentuk nombor, tapi hasil kat sini adalah dalam bentuk vektor. Okay, vektor iaitu nilai dia dalam bentuk I, J dan juga K. Ingat dia hasil dia dalam bentuk nombor vektor, hasil dia I, J dan juga K. Formula dia ialah, okey, yang saya padah nak bagi awak tadi tu. Ini yang tadi ni. Formula dia ialah seperti mana awak mencari determinan dalam matrix. Okey, determinan dalam matrix. Jalan. Okey, ada dalam buku ada dua method kan dalam buku, tapi dalam sini ada satu je. Okey, dalamnya satu, dalam buku ada dua. Nak tengok mana? Tengok buku, tengok sini. Belum, nak tengok mana, yang buku ke tengok yang mana ni? Tengok Buku Buku tahu dulu. buku. yang dalam yang kat sini dia tunjuk pakai determinan dua matrik. Okey. Okey, saya tunjukkan dalam dekat skrin dahulu. Okey, dalam skrin ni. Okey, ini adalah metod yang kedua. Ini metod yang kedua. Okey, metod yang dalam skrin ni adalah metod kedua, sama seperti buku. Cuma dalam buku tu awak tolong padam yang bahagian IG belakang tu. Dia cuma satu je, dia tak adalah belakang IG lagi. Nampak tak? Dekat buku dia tambah lagi sini kan, I, J, A1 kan. Nampak tak yang metod kedua? Saya ceritakan daripada metod yang kedua. B1, B2. Okey, dalam buku macam ni kan. So ini awak tolong padam. Okey. Oh, tak ada je. Tak ada. Okay. Okey, saya ceritakan metod kedua. Maknanya A dan B ialah yang ni adalah vektor bagi A. Iaitu vektor yang pertama, yang ni adalah vektor B. Jadi vektor yang kedua. Contoh campur 4J campur 5K. Yang ni pula 2I tolak J tambah 2K. So kat sini susun dia lah. Okey. B-nya 2 kat sini, ini negatif 1, sini 2. Kalau sini 3, sini 4, sini 5. Okey. Susun macam ni. Okey, sekarang ni kalau nak ingat balik, awak ingat balik macam mana kita belajar dalam matrik, cari determinan. Okey, mencari determinan. Ini saya tak ingat dah masa yang awak belajar matrik, awak pernah cakap saya yang awak rasa teknik ni lagi mudah. Ada dua cara teknik kan untuk determinan, yang mana mudah. Ikut awak lah. Tapi kita ulang balik. Okey, nak cari I. Ialah kita nak cari I kan. Kita tutup bahagian ni. Maknanya dia darab dia adalah kawasan sini. A2, A3, B2, B3. So A2, A3, B2, B3. Yang ni darab sini ditolakkan dengan ini darab sini. A2 kali B3 hasil dia macam ni. Tolak dengan B2 kali dengan A3 yang sedia. Kalikan dengan I. Okey. Okey, dah circle sini. Kita tengok macam mana nak cari J pula. Bahagian J kita padamkan bahagian ni. Tutup dengan jari apa kan. Okey, J sama dengan A1, B1, A3, B3. A1, B1, B3, A3, B3. Okey. Tolak I tolak J tambah K. I tolak J tambah K. Okey. Dan sama juga dengan K. K pun kita tutup sini. Buka yang sini dua ni. Jadi K adalah A1, A2, B1, B2. Okey. So dapat ni. So nanti last kali jawapan dia adalah bentuk berapa nak kira lah. 5 kali 2 katakan tolak berapa. Katakan dapat negatif 7. So depan ni lah negatif 7I contoh. Okey, katakan sini tolak katakan 2K.
Atau sini tolak lagi katakan 8K. 8 silap. 8K pula ni. Ini J. Okay, so jawapan dia N mesti dapat dalam bentuk vektor macam ni. Ni katakan ini jawapan A dari darab dengan B. Okay, dalam bawah kita ada satu lagi metod yang pertama tu. Okay, metod yang pertama tu biasa yang ni metod yang rasa mudah ni. Metod satu ni, iaitu I dengan J, katakan sini ulang balik, ambil kolom pertama dan kedua. Pasal kita nak lengkapkan dia punya pendapat ni lah, proses pendapat ni. So kalau masih ingat lagi, ini darab I ni darab macam ni, J darab macam ni, K darab macam ni, ini campur ini, okey. Okey, kemudian ditolakkan dengan ini darab ini darab ini darab ini. Okey, macam tu. Kalau tengok situ dalam buku tu, kita tengah awak garis siap lah pakai pensil. Okey, A2 kali B3 kali I campur katakan J, A3 kali B1 kali J campur dengan A1 kali B2 kali dengan K. Betul? Tutup satu kurungan, buat satu kurungan, tutupkan dia, kemudian ditolakkan dengan yang bahagian bawah pula, bahagian merah. Okey. Jadi kat sini kalau saya tulis kuning. Okey, ni kuning. Kemudian ditolakkan dengan apa? Merah. Dalam merah. Okey, yang merah ni. Okey, kuning yang ni semua ni didarabkan hasil dia. Sini hasil darab ketekan apa ni? I, J dengan K. Okey, ditolakkan dengan yang merah. Okey. So kumpulkan nanti dapat dan hasil dia mesti dalam bentuk I, J dengan K. Rasa ini kot yang orang kata macam mudah sikit berbanding yang ni ketutup, yang ni direct je. Ikut awak lah yang mana situ kalau ingat balik ya. Okey, tengok contoh 5.21. 5.21. Given A yang ni dan B yang ini. Find A dot B. So, nak pakai method mana? Dalam example, dalam screen sekarang ni ditunjukkan method yang ni satu je lah kan. So, yang dalam buku kita tengok method yang kedua tu. Okay, saya boleh ikut yang method kedua lah. Method yang dalam buku tu. Itu sini ada 4. Kita ulang balik ya. 4, 6, 8, negatif 4. Okay, kita dua method lah. Ini method yang dah ada jawapan. Okay, sekarang kita buat. Okay, yang ke bawah. I kali 6 kali 8. J kali 4 kali negatif 8. K kali 4. Okay, kita buat sini. 6 kali 6, 36 I. Okay, campurkan dengan 8 kali negatif 4, 32 kan. Negatif 32 J. Negatif 32 J. Okay, campurkan dengan ni negatif 4, negatif 16 K. Okay, satu kurungan. Tolakkan dengan ada yang bahagian bawah. Jangan warna lain lah. Warna okay. Ini darab sini, ini darab sini, ini darab sini. Hati-hati. 8 kali 6, 48. Okay, 48I. 48K. 48K. Kemudian sini 16I. Negatif 4 kali 16. Kita campur 16I. Kemudian sini 24J. Tambah 24J. Kemudian kita pecahkan kurungan ni 36I. Tolak 32J. Tolak 16K. Tolak 48K. Tambah 16I. Tambah 24J. Okey, 36 dengan 16. Dapat berapa? Oh, silap. Okey. Silap ni. Silap. Negatif dengan ni. Negatif 48. Negatif ini. Negatif. Okey, kita betulkan dulu.
Okey, berarti tanda negatif. Okey. 36 tolak 16, saya dapat 20i. Hutang 32, bayar hutang lagi 24, dapat berapa? Hutang 56. 16, hutang 16, hutang lagi 48, dapat 64. Okey, dah empat. So sama macam ni. Ikut awak lah, yang mana yang mudah. Ikut yang mana. So yang macam ni, hati-hati dengan simbol tadi. Okay, simbol tadi hati-hati kan. Okay, itu kena buat kurungan besar ni, kurungan buat lain. So dah bercek balik benda ni. Okay, bercek balik benda ni. Sama je, tapi yang ni tak tahu ikut mana mudah lah. Yang ni method. Yang ni kalau dalam buku, ini adalah method. Ini adalah method yang kedua. Yang saya buat ni adalah method yang pertama ikut dalam buku yang bawah ni. Okay. Okay, properties dia. Okay, properties untuk vector product. Yang tadi properties dot product. Ini properties bagi cross product. Okay, A darab A mesti dapat kosong. A darab B, okay, awak akan dapat negatif B darab A. Kenapa? Kita tengok macam mana lah. Okay, untuk apa ni check magnitude sama. Okay, kalau M kali dengan A darab B sama juga M kali A darab M darab B macam ni. Ataupun sama dua-dua dia. Okay, dia bukan kali dua, kali satu je. Sorry, silap. Okay, M kali A darab B adalah MA darab B ataupun A kali MB. A kali B campur C, A kali B, okay, sama ni. Campur. Okay. If theta is angle between A dan B, jika theta adalah sudut antara A dan B, maka panjang A darab B adalah, okay, yang ni. Okay, yang tadi cos kan? Ini pakai sin theta. Okay, ni nak jaga sudut. Dan A darab B sama dengan kosong if jika A adalah selari dengan B, maka A darab B adalah kosong. Ini adalah properties dia. Okay, tengok example 5.13. Diberi V sama dengan 4I tolak 3J dan W ialah negatif 2I J dengan K. So sini tak ada K kan? Tak ada K, maksudnya K sini adalah sama dengan kosong. Okay, disuruh verify. Sahkan sama V darab W adalah perpendicular to vector W. Maknanya dia adalah berserenjang dengan W. Berserenjang, parallel dengan tu. Buktinya dapat macam mana? Jadi berserenjang maksudnya ni parallel lah. Jadi vektor V darab W parallel to V if kalau didarab ni dapat kosong. Okay, kat sini nampak ni. Parallel to V, mana berserenjang dengan vektor V darab W ni dengan W. V darab W darab dengan apa sama dengan W tu adalah kosong. Okay, maknanya kat sini V. Okay, lepas tu apa ni? Didarabkan dengan W adalah sama dengan kosong. Okay. So macam mana? Kita dapatkan V darab W dahulu. Okay, yang ni metod yang keberapa dalam tu. Awak boleh gunakan, kalau tak suka metod ni, gunakan metod yang ni lah. Yang saya tunjukkan lah. Metod pertama tadi tu. Okay. I dengan J tambah lagi 4, negatif 3, negatif 2 dengan 2. So tambah lagi dah ni. Okay. I kali negatif 3 kali 5 campur J kali kosong. J kali kosong habis dah. So 4K, 4 kali 2 darab dengan K. So dapatlah benda yang sama juga benda ni. Sama je. So kemudian vektor V darab W parallel if to W. Dia akan parallel selari if kalau hasil darab ni didotkan dengan W sama dengan kosong. So sini negatif 15 darab dengan negatif 2. So ni dapat 30. Jadi 30. Negatif 20 kali dengan 2 dapat 4. Negatif 40. 2 darab dengan 5 dapat 10. So 30 tolak 40 dapat negatif 10. Campur 10 dia sama dengan kosong. So bila sama dengan kosong, vektor ini adalah berserenjang dengan vektor W. Serenjang ataupun parallel lah. Okey, pembuktian dia.
Okay, tengok contoh 57. Yang ni pun saya akan tunjuk sikit je. Saya tak tunjuk semua lah. Tak awak U kali V. Okay, U kali V macam mana? Yang tadi senang kan? Darab je. Yang ni U kali V. Sama dengan buat macam ni lah. I, J, K. Okay, buat U dulu. U adalah 1, 2, negatif 2. V adalah 3I. J sama dengan apa? Kosong J sama kosong. K sama dengan 1. Okay, tambah lagi 2. I dengan J. So, sini 1, 2, 3, kosong. Okay, kemudian buat kita saya lebih suka pakai cara ni. Ini warna lain. Okay, ini I, J, K. Satu tolakkan. Okay, buat I dulu berapa. So, I adalah 2I. Okay, campurkan dengan negatif 6J kan. Betul tak? Okay, K dia sama dengan apa? 3K 10. Okay, tak ada K dah. Okay, tolak dengan 6K. Okay, tolak mana letak 6K ni? Okay, sekejap. Saya buat ni. Ni, tak nampak. Tak nampak ke tulisan ni? Okay, ini. Kemudian I. Kemudian sini. Okay, ni 6K. Kemudian sini 20 tak payah tulis. So, sini dapat J. Tambah J. 1 kali 1 kali J kan? Okay, so dapat berapa? Pen hitam lah. Okay, tambah J. 2I tolak 6J tolak 6K. Okay, tolak J. So 2I. Okay, 6J tolak J. Okay, dengan 2I. Hutang 6, hutang lagi 1, tolak 7J tolak 6K. So dapat nilai ni. Okay. U kali V. So try buat yang ni. Sebenarnya yang ni kan, dia membuktikan bahawa U kali V sama dengan negatif V UV tu. Tapi tak tahu awak try buat sendiri. Kalau tengok jawapan ni, sini dapat 2I tolak 7J tolak 6K. Kat sini dapat negatif 2I tambah 7J. Okay, ini adalah negatif kat sini. Tapi try buat sendirilah benda ni. Okay, tengok soalan nombor 2. Sekejap Okay, saya load. Okay. Soalan nombor 2. Given the vector B sama dengan 3I. Warna lain. 3I campur J tolak 2K dan A sama dengan I tolak 2J tambah 4K. Find A kali B dan A dot B. So ini bersama lah benda ni. A kali B. Okay. A dulu tak dulu. A sama 1 negatif 2 dengan 4 kali B bawah dia 3, 1 dengan negatif 2. So I dengan J 1 negatif 2, 3, 1. So dapat berapa ni? Okay. Darab macam tadilah. I, J, K tolak K, I, J. Okay. So dapat nilai tu. Memang boleh dapat nilai dia. Saya cek memang jawapan dia betul lah. Sini. Okay. Kemudian A kali B. Nilai yang dapat tadi ni. Okay, contoh sini. A kali B sama dengan 14C tambah 7K kan. A darab B. Nak cari A dengan B pula. Macam mana? Ini je lah. 14 kuasa 2 campur 7 kuasa 2. Dapat berapa 14 kuasa 2 campur 49. 49, so dapat 245. So set bagi 245 adalah 15.65. Okay. Bukan 6/7 lah. Okay. Kemudian nanti cuba buat sendiri lah ni. Okay, given 3 vector A, B, C.
find A dot B. Saya lebih suka awak terjemahkan balik A ni kita dalam bentuk vektor A sama dengan I campur 2J campur 4K. B adalah 2I campur J ya, K kosong tak payah tulis. C sama dengan 0I campur 5J tambah 3K. Okey, kemudian cari A darab B darab C. So B darab C macam mana? Macam tadilah. I, J, K. Okay, B nya berapa? 2 sini, J nya 1, K nya kosong. Kalau dalam ni kena tulis nilai K. Kalau kat sini tak payah tulis kosong K ke apa ke. Tapi kalau dalam proses ni kena letak. Sampai nanti kita nak darabkan kan. Okay. Kemudian C. C adalah 5. J nya kosong, K nya 3. So I dengan J saja tambah 2, 1, 5, kosong. Kita dapatkan nilainya berapa sini. Okay. 1 kali 3, 3I. Tambah kosong, tambah kosong. So sini dapat 3I tambah 0J tambah 0K. Tolak dengan 5K. I nya kosong, J nya 6. Tambah 6J. So 3I tolak tambah 6J tolak 5K. B darab C. So tu dot dengan A. Dot dengan A ingat lagi tak? A nya berapa? Kita kena dapatkan satu nombor kan. So I 1 kali 3. Saya shortcut 1 kali 3. Okay, dot dengan A. Dot dengan A. A adalah I tambah 2J tambah 4K. Okay, dot kan. 1 tambah 3. 3, 2 kali 3, 6. 4 kali 25 tolak 20. Okay. 18 ke 20. Saya salah kira ni. 4. Okay. 5. Sir. Ya. Mana? I dengan J terbalik. Okay. Ikut pekan C punya ikut pekan 0, 5, 3. Sekejap. 05. 0 I, 5J, 3J. Kau balik lagi. Oh, nampak. 8 minit. Okay. So sini bukan 503. Sebenarnya 053. Kita repair balik. Repair balik. Okay. Mana tadi? 0, 5, 3. So 0, 5. Okay. So ni semua salah ni. Habis itu salah. Semua salah kena buat balik. Kira sendirilah. Sekejap Saya dah kira kejap. B kali C ni. Okay, B kali C dapat nilai dia ni. B kali C adalah 3I tambah 10K tolak 6J. Okay, ini adalah B kali C. So, dotkan dengan A tadi. Memang dapat 31. Dapat ni memang betul lah. Okay, try buatnya tu. Kemudian satu lagi A kali B darab C. Yang ni gunakan balik yang ni. Darabkan dengan A pula. Buat macam ni juga. So gantikan A pula dalam nilai dalam ni. So kalau macam ni A kali B kali C. So kat sini I, J, K. A ni masukkan 1, 2, 4. B kali C ni dapat ni lah. 3, 10. Sorry. Ini kena atur betul-betul ni. 3 negatif 6 dengan 10. So sini I dengan J sekali lagi 1, 2, 3, negatif 6. So jawapan ni memang dapat lah nilai bawah ni 44 I ni. Okay, kita try buat sendiri Okay. Soalan 4. Okay, kalau ada macam ni, ingat kalau ada macam ni, ni vektor, kena cari AB dulu. So AB nya berapa? Okay, sebelum buat benda ni, buat ni dulu. Tukar ni ke dalam bentuk vektor. So A sama dengan 0I tak payah, J campur 3K. So B adalah 4I tolak J tambah
2K. Manakala C adalah I tambah 3J tolak 5K. Buat bentuk ni dulu. AB. Okay, buat ni dulu sama dengan AO. Kalau macam ni kena buat campur OB. So AO ni adalah negatif OA campur dengan OB. Negatif OA adalah yang ni. So, J campur 3K. B pula OB ialah yang ni. 4I tolak J tambah 2K. So ini dah negatif J tolak 3K tambah 4I tolak J tambah 2K. So negatif J tolak J, negatif 2J. Okay. Kemudian K hutang 3 bayar 2 tolak hutang 1. Kemudian I tolak 4I. So ini baru dapat A dengan B. So kena cari satu lagi, B dengan C pula. Dapat B dengan C berapa? Kemudian barulah buat I, J, K. Pening tak? So AB, BC kat sini saya dah try dapat ialah 3I campur 4J tolak 7K. Okay, ini buat. Kemudian barulah buat AB kali dengan BC. I, J dengan K. I kat sini, AB dahulu ialah I nya negatif 4, J nya negatif 2, K ialah negatif 1. Manakala yang BC tadi saya dah kira dapat I nya negatif 3, J nya 4, K nya dah negatif 7. I dan J. Negatif 4, negatif 2, negatif 3 dengan 4. So seperti biasa, darab macam sidang lagi. So jawapannya memang dapatlah bawah dia tu. Okay. Okay, unit vector. Ingat lagi unit vector ataupun vector head dia. Iaitu dia nak cari AB kali BC. Okay, yang ni. Macam mana yang ni? Yang ni cuba ingat balik muka surat berapa ni. Apa rumus dia? Muka surat tengok balik. Vector head ni. AB, BC head dia. Iaitu apa dia? AB kali dengan BC bahagikan dengan AB kali BC. Ini dah dapat dah. Tadi kan sini kan. 18I campur 31J tambah 10K. Nak cari magnitude ni macam mana? Okay, magnitude ni 18 kuasa 2 campur 31 kuasa 2 campur 10 kuasa 2. So dapat berapa ni? 1385 ataupun 37.21. So ini adalah bagi dengan 37.21. Okay, mudah ya ni. Sama dengan jawab di bawah ni. Okay, boleh lagi? Ni last topik bagian akhir. Boleh? Boleh tak lagi? Boleh, sir. Boleh. Kita harus bagi habis lah. Paling panjang ni. Okey, bahagian akhir adalah area untuk mencari luas. Luas bagi triangle, segitiga dan juga parallelogram. Parallel macam ni lah itu kita cari kan. Okey, kita cari luas. Luas segitiga tahu dah. Sebenarnya setengah kali panjang darat tinggi. Panjang darat yang tinggi kan. Macam ni biasa normal ni. Okey, parallelogram ni adalah kali ini. Okey, tengok buku. Nak cari luas segitiga adalah setengah kali AB kali dengan BC. Sama lah macam segitiga. Setengah kali AB kali AC. Okey, AB kali BC. AB kali BC ni macam mana? Macam tadilah. Kita buat A kepada yang ni. AO campur OB. Ni pun sama. BO campur BC. BO campur OC. Yang ni kena pecahkan pada negatif
OA dan sebagainya, kalikan, kemudian cari magnitude kali setengah. So dapatlah luas. Dan kena ingat luas dia kena tulis dalam unit kuasa 2, iaitu unit persegi. Dia tak tulis cm apa ya, dia tulis itu unit, so kena tulis unit persegi. Okay. Boleh ni. So jangan lupa ni ada tanda magnitude. So magnitude ni ialah yang ni kan. Dapatkan nilai dia berapa? OA campur OB. Darabkan B. Memang panjang cerita dia. Memang jalan kerja dia memang panjang. Dengan BC pula, kemudian darabkan dia. Dah darabkan dia, mesti dapat dalam bentuk I, J dengan K. Kemudian cari magnitude. Magnitude I kuasa 2, campur J kuasa 2, campur K kuasa 2. So dapat nilai tu. Kemudian jangan lupa darab dengan setengah. So apa ini ada triangle. Okay, so pada triangle. So kat sini pun ada dua lah. Kalau ABC macam ni, awak boleh gunakan AB kali BC ataupun AB kali AC. Ikut awak lah mana ni kan. Tapi hati-hatilah mengira ni. Letakkan. Okay, itu untuk triangle. Yang kedua, parallelogram. Okay, parallelogram ni adalah terdiri daripada dua segitiga. Kat sini A, B, C dengan D. Okay. Jadi segitiga pertama A ni adalah AB kali dengan BC. Oh dia terbalik kita tak kisahlah. Segitiga pertama ni AD kali dengan CD. Okay, segitiga satu ialah setengah kalikan dengan AD. Tak sama dengan bawah. Okay. Pasal dia tak label, saya label sendiri. Okay. Tak sama dengan ni. AD kali dengan BC. Okay. Ataupun yang segitiga yang kedua, yang ni adalah setengah kali AB kali dengan AD ataupun BD lah. Okay, ada dua kat sini. Okay. Tiga, maknanya kedua-dua ni awak campurkan kedua-duanya, dapatlah luas parallelogram. Setengah campur setengah dapat satu kan. Okay. Dua kan ni potong dapat satu. Saya tak kisahlah mana. AB, BC. Okay. So ada dua segitiga kat sini untuk parallelogram ni. Ataupun gunakan direct macam ni lah. So dapat jawapan ni. Okay, kita tengok example. A plane contain satu sata mengandungi A, yakni B apa, C apa, find area triangle. Triangle tulis siap setengah. Kalikan dengan AB. Katakan BC. Awak label lah AB, BC. So yang ni saya ingatkan terus tukarkan kepada bentuk vektor. Sini I tolak J tambah 2K. Manakala sini B sama dengan 9I 0J tambah 8K. Dan sini adalah C sama dengan 5I campur J kosong tambah 5K. Tulis siap-siap macam ni. Kemudian tulis OA. OA ni sama kita ni lah. Okay, sama OA. Kemudian sudut apa ni triangle ABC, awak buat rumus sendiri. AB kali dengan BC ke apa ke. Ikut awak lah. AB kali BC. So sekarang ni saya elok sikit. Okay, awak buat rumus dia, tulis pasal dulu setengah kali AB kali dengan BC. So yang pertama sekali ialah kita cari bahagian AB dahulu. So AB kat sini. AB kita buat pecahan. AB ialah AO campur OB. Okay. AB adalah AO campur OB. Yang ni dia shortcut sebenarnya. Okay. Kalau nak cari OA ialah negatif OA campur OB. Negatif. Ni negatif ni. Kita tanda negatif kat situ. Okay. Betul. OA. So OA yang ni. Ni OA ni. Ini sama dengan sini. Okay. OB. OB dia ambil nilai ni. Okay. Yang ni kena hafal dulu benda ni. So yang ni sangat-sangat penting macam mana nak tukarkan. Very penting. Nak kena ingat benda ni. Okay. CP yang ni dulu. AO campur OB. Betul tukarkan ni. Saya dah dapat dah. AB
Kemudian kita dapat dah BC. Kemudian darab. Kan, darab ni AB darab gunakan kaedah metod yang awak suka lah. Ini gunakan metod yang kedua. Awak nak gunakan yang tambah yang ni pun boleh. Okey. Ikutlah yang mana satu yang awak rasa cekap lah. Sama ada metod yang ni ataupun metod yang ni. Okey, sini I kali 1 kali negatif 3 jadi negatif 3I campur 24J. Okey, saya buat yang ni lah. So sini 1 negatif 3 kali I dapat negatif 3I. J dapat 24J. K sama dengan kosong. K tolak berapa? Yang kedua pula. Bawah sini K dapat negatif 4K. J dapat I dapat kosong. J dapat negatif 24J. Okay, so boleh balik negatif 3 tambah 24J campur 4K campur 24J. So negatif 3I ni. I negatif 3I. Negatif 3I. Kemudian J 24 campur 20. Dah tulis ni 24. Tolak campur 24. Okey. Dah lah. Tengok betul. 24 dengan J. Negatif tolak 24. Dia salah ke ni saya tulis? Mula, bangkit balik. Negatif 3. Okey, negatif 3. Campur 24J. Campur kosong. Okey. Kemudian tolakkan dengan di bawah. Negatif 4K. Kosong. Tolak 24J. Okey. Negatif 3 campur 24 campur 4 campur 24J. Sepatutnya 48 lah. Kenapa sini dapat 20 kosong ni? Sir, yang atas tu sir. Negatif 3 tolak 24. Sekejap, saya salah. Oh ni. Lupa tanda ni. Ni tanda ni. Okey. Sorry, betul lah ni. Perlu betulkan. Okey. Tolak lah. Hati-hati, saya tak conteng tapi tak perasan benda ni tanda negatif sini. Okey. So betulkan balik ni. So dapat balik lah ni. Negatif kan. Okey, terima kasih. Betulkan. Penting awak kira lupa cek ni. Saya pun boleh. Babas je ni. So sini dapat negatif 3I potong-potong tambah 4K. Okey lah, ikut yang mana yang ni. So dapat nilai dari situ. So dapat yang ni. Kita cek magnitude dia. Masukkan negatif 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Dapat 25 dan dapat 5. 5 kali setengah. Dapat 2.5 unit. Ada kena tulis kan unit kuasa 2 ni. Kalau tidak hilang setengah markah. Tak tulis benda ni. 2.5 ni apa? 2.5 panjang ke? Lebar ke? Kena tulis. 2.5 unit. Okey. Dan contoh example 5.15. Okey. Jugalah. So yang ni saya nasihatkan bukakan dalam bentuk ni dulu. Set 2I campur 3J campur 6K. B ni 000. C berapa? Okey. 4I tolak 4J tambah 2K. Okey. Tambah macam biasa ni. Okey. Okey, contoh. Okey, ni contoh parallelogram. Okey, bentuk macam ni. Ni bentuk ni. Iaitu gabungan dua segitiga. So U dengan V. So untuk luas dia ialah panjang dan lebar lah. U dengan V. Panjang dan lebar je ni. Okay, UV just masukkan dalam ni. Sama ada gunakan metod ni ataupun metod yang satu lagi. Kemudian cari magnitude dia. Dan magnitude dia 17.14. Jangan lupa tulis luas. 17.14 unit kuasa 2. Macam tu. Dia tak tulis pun. Okay. Okay, exercise yang terakhir. 5.8.
Okey, yang ni tukarkan. Saya tak tunjuk habis lah. I campur J campur K tak ada. Okey, kosong B sama dengan berapa? Okey, A, B dan C. Okey, buat ni dulu. A, B dengan C. Okey, A, B dan C. So, luas dia adalah setengah kali dengan AB kali dengan BC. So, carikan A dengan B dahulu. Iaitu A, O campur OB. AO apa? Buatlah dulu A sama dengan tadi juga lah. A sama dengan I, B sama dengan 2J, K dan C sama dengan negatif K. Masukkanlah nilai dia A apa B apa ni. Negatif OA campur OB. So negatif OA tadi apa? Satu kan? So negatif I campur dengan OB. B ialah 2J. So dapat AB. Kemudian kita cari BC. Okay. BC dapat berapa? BC sama dengan BO campur OC. Negatif OB campur OC. Negatif B 2J campur OC adalah negatif K. So dapat negatif 2J tolak K. Okay. So dapat BC dengan ni. Betul buat try lah. Kira sendiri. Sampai habis. Okay. Yang nombor 2. Kirakan luas parallelogram. Dapat berapa ni? 2. Okay. Buat A sama dengan PQ kali dengan QR. Buat ni tak salah ikut awak lah kan. Okay. So P sama dengan, terjemahkan dalam bentuk I tolak J, K tak ada. Q sama dengan 2I campur J tolak K dengan R sama dengan negatif I campur J tambah 2K. Okay. Ingat yang nombor pertama lah I, nombor kedua J, nombor tiga K. Kalau dalam bentuk ni kena tulis walaupun dia kosong. Tapi kalau yang ni tak payah tulis. Kosong K tak payah tulis lah. Tapi kalau dalam bentuk ni, dalam bentuk matrik, okay, macam ni ialah 1, negatif 1, kosong, kena tulis kosong. Okay, kalau macam R pun sama, negatif 1, 1, 2. Okay, kalau bentuk macam ni, kena tulis kosong. Kalau bentuk IJK ni tak payah tulis kalau dia kosong nilai dia. So, kena cari PQ dahulu. PQ adalah PO plus OQ. So, PO dia ialah OP, negatif OP. Padam. Negatif OP campur OQ. OQ, siapa? OQ. So, negatif OP, P tadi berapa? I tolak J campur dengan OQ, OQ, 2I tambah J tolak K. Okay, dapat berapa ni? I tolak J, I tambah 2J tolak K. Okay. Kemudian satu lagi kita kira QR pula. Saya ada kira siap-siap dah. QR ialah negatif 3 I tambah 3K. Dah dapat yang ni. Kemudian PQ kali dengan QR. Iaitu gunakan yang ni lah. I, J, K, G, I, J. Kalau nak pakai yang method yang ni. So masukkan PQ. P tadi 1, 2, negatif 1. QR negatif 3, 0, 3. Okay, 0 K tak ada kan? So masukkan balik 1, 2, negatif 3 dengan 0. So buat calculation ni. So akan dapat
Dan sekali dapat dia ialah 6i campur 6k. Ini adalah result daripada PQ darab QR. Kemudian kita cari PQ darab QR, magnitude dia. Okay, so yang dapat berapa? 6 kuasa 2 campur 6 kuasa 2. So dapat set bagi 72. Dapatlah 8.48 unit kuasa 2. Ini saya kira dapat unit kuasa 2. Okay. Soalan ni triangle. Triangle ingat tengah kali AB kali BC. Okay. Ni buat sendirilah. Okay, habis. Ada soalan? Macam mana? Ada soalan tak? 29 attendant, maknanya semua hadir. Alhamdulillah. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada sir. Semua Ada je. semua jelas kan? Semua okey. Mana senang dengan matrik? Ya. Matrik dengan ni mana senang lagi? Metrik. Kalau kita dah habis ni, awak ada hutang dengan saya lagi. Yang saya belum bagi lagi ialah kuis 2, iaitu tajuk Matrix. InsyaAllah saya akan buat pada minggu hadapan. Awak baca Matrix 2 ni. Untuk minggu depan, kelas pada hari Khamis, kita akan buat kuis. Kita akan jumpa secara online sekejap. Kemudian saya bagi tempoh untuk masa. Kemudian kita akan buat kuis. Okay, Matrix kan. Kemudian yang belum ada lagi ialah presentation 2. Presentation 2, yang ni mengikut kumpulan hari tu juga. Okay, mengikut kumpulan hari tu juga. Kalau boleh lah, kalau nak tukar kumpulan, kita lambat awak lah. Okay, nanti yang ni pun pada hari Selasa tu saya akan bagi soalan dia. Okay, awak siapkan bentuk video. Yang ni bagi saya masa seminggu lah. Saya bagi hari Selasa depan tu dah kira siap. Macam hari tu compile. Seminggu kot cukup sebenarnya. Dah ada pengalaman nak buatkan video macam sebagainya. Kali ni buat video bagi elok sikit. Kalau boleh kualiti yang HD ke apa ke, masukkan dalam YouTube dan seperti biasa bagi link kat saya. Okay, kekalkan kumpulan hari tu pun okey dah rasanya. So, EOC settle lah. Saya dah bagi 3 dan semua dah hantar saya kot. Apa lagi ya? Sekejap saya check balik. Apa lagi yang rasanya dah complete kot. Sekejap saya check balik. Okay, saya dah bagi awak betul tak semua ni. Penilaian Okey, kuis ada satu lagi, ada 2. Test test dah bagi tu kan. Test 2 dah buat dah. Presentation dah 2, yang chapter 2. Okey, itu saja yang masih tak settle lagi lah. UOC settle, test pun dah settle kan. Sekejap rasanya test 2 test 2, okay, test 1B pun dah settle, tinggal tu je lah. Saya pun tengah marking test sekarang ni. Kuis 2 matrik dan minggu depan juga saya akan bagi presentation. Okay, so boleh study matrik lah untuk minggu depan ni kuis. Okay, ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa-apa, kita nak stop kat sini. Tak ada Tak ada sir, thank you. Okay, okay, saya sudahi Tak ada sir. dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terima kasih semua. Salam. Thank you sir. Thank you, sir.